Tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظم. شيء لله منا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Yang saya kasihi bahagian tuan-tuan pengurusan pentadbiran dan pengurusan Masjid An-Nur, Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan perempuan yang hadir bersama pada malam ini, mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dengan pengurniaan kesihatan yang sempurna itu, kerana sebaik-baik ibadah apabila kita lakukan dalam keadaan diri kita yang sihat sempurna. Kalau sakit ni kadang-kala kita mungkin ada sedikit lemah kecacatan dia, sakit gigi ke, sakit kepala ke, kadang-kala kita tak dapat nak buat yang terbaik di mana kita lakukan di saat kita sihat, yang benar-benar sihat. Sebab itu kita minta supaya kita diberikan kesihatan dan kita dapat menggunakan kesihatan kita yang sempurna itu untuk membawa diri kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Malam ni kita sambung buku kita, kitab kita Minhaj Al-Abidin, muka surat 299. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama mengatakan bahawa ikhlas ataupun kita redha menerima takdir berarti tidak mengeluh menerima takdir itu. Apa bukti kita ikhlas? Kita tidak mengeluh untuk menerima apa-apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluh.
Bukankah kejahatan dan maksiat juga merupakan takdir Allah? Hatta sekiranya berlaku ke atas diri kita suatu benda yang membawa makna bukan taat, jahat dan bahkan maksiat pula, itu juga satu yang ketentuan Allah yang kita terima. Tapi di sana nanti ada penghuraian dia supaya kita memahami maksud mengapa Allah mentakdirkan benda yang tidak baik itu berlaku pada diri kita. Supaya jangan terlupa. Kalau sekiranya kita diberi kenikmatan, ditakdirkan kita mendapat nikmat, benda yang suka, benda yang seronok, benda yang mengembirakan, mungkin pangkat, mungkin rezeki, kan? Mungkin dapat tawaran haji. Saya mohon tiap-tiap tahun tapi tak dapat, tuan-tuan. Yang ni hari tu mohon juga. Tetapi nak macam mana? Nama dah ada, orang dah pergi kan? Tak dapat. Buat mohon dengan PGH pun tak dapat juga. Itu semua kan? Bagi orang yang terpilih, itu satu yang ditakdirkan dia gembira. Jadi benda yang gembira, benda yang nikmat, kita sedar itu semua datangnya daripada Allah. Terima, yes, terima. Bukan setakat terima, ada rentetan yang dikehendaki oleh Allah. Apa dia? Syukur. Apabila kita ditakdirkan mendapat satu kenikmatan, benda yang gembira, di hujung itu kena berlaku syukur. Dengan syukur itulah Allah akan menambah lagi, menggandakan lagi di atas kegembiraan, di atas nikmat yang kita syukur. Jadi Allah mentakdirkan kita dapat nikmat, dapat gembira, dia nak kita apa? Bersyukur. Allah mentakdirkan berlaku juga benda yang tak baik pada kita. Mungkin juga benda yang berdosa. Itu juga ketentuan Allah. Apa yang Allah nak? Dia hendak kita taubat. Kalau tak berlaku di hujung tu, maka tidak ada guna. Dapat berita gembira, berita yang seronok, rezeki, pangkat. Ini Allah takdirkan kita dapat kegembiraan itu. Tapi di hujungnya syukur tak ada, maka kita orang yang tidak memahami mengapa Allah mentakdirkan begitu. Ya. Benda berlaku pada kita, benda yang kita tak suka pun ketentuan Allah juga. Tidak ada benda yang berlaku di dunia ini di luar ketentuan Allah. Dengan izin Allah berlaku. Tapi bila Allah izinkan benda itu berlaku tapi tak baik, kita kena faham apa yang Allah hendak soal itu. Dia nak kita kalau berdosa, hendaklah kita bertaubat. Kalau benda tu tak berdosa, cuma sekadar maknanya tak suka, ujian, demam, ditentukan kita demam, ya, okey, ditentukan kita demam, demam taklah berdosa, tapi semua orang tak nak, ya? Benda yang kita tak ingin, tapi berlaku juga. Kita kena faham, pertama sekali kita menerima itu ketentuan Allah. Yes, kita terima. Tapi apa yang Allah nak? Hendaklah kita bersabar. Bersabar itulah yang dikehendaki Allah. Syukur, taubat, sabar. Itu benda penting. Ya. Tapi kata Allah ini ketentuan Allah, tapi tak buat apa-apa pun, maka itu bermakna kita tak faham. Ya. Di sinilah dikatakan bahawasanya bagaimana kita ikhlas menerima kejahatan dan maksiat. Benda tu jahat berlaku di kita, benda maksiat di luar ketaatan berlaku, kita buat. Perlu kita ketahui yang harus. Kenapa? Bateri ke? Bateri ya? Kadang ada, kadang tak ada. Perlu kita ketahui yang harus kita relakan adalah kepastiannya. Ya.
Yang dikehendaki ialah kepastiannya. Benda tu pasti datangnya dari Allah. Ya. Sebab nanti saya takut tuan-tuan bila kita dapat benda yang hebat, contohnya naik pangkat. Langsung kita kata kerana kebijakan kita dalam menguasai pentadbiran. Wah, itu dah silap tu. Wah, naik pangkat. Oh, yalah. Saya lebak naik pangkat ni memang sebab kerja, memang ikut skill. Lepas itu saya naik pangkat. Bukan tuan-tuan. Kita lupa. Kepastian itu bukan sebab kita skill tinggi. Orang tu mahir berbisnes. Kan? Sehingga dapat yang menguntungkan dalam bisnes dia. Tapi yang mentakdirkan dia dapat itu, dia kena ingat balik bahawa itu adalah ketentuan Allah. Syukurlah. Dengan apa syukur? Kalau dia dapat, disyukur, dia kongsikan. Zakatnya, sedekahnya, itu yang Allah nak. Ya? Kalau benda tu maksiat, dia yakin itu benda yang memang berlaku. Kan? Berlaku. Adakah kita menerima? Tak. Kita tahu itu takdir Allah. Kita tak terima. Tapi apa yang kita terima? Kita hendaklah faham Allah nak kita bertaubat. Bertaubatlah. Ya. Jadi takdir Allah lah yang harus kita terima dengan ikhlas. Takdir itu yang kita terima. Bukannya maksiat itu diterima. Maksiat itu hendaklah bertaubat. Takdir yang berlaku itu kita kena inilah yang Allah izinkan berlaku kepada kita. Tentu ada maksud, tentu ada makna yang Allah nak. Apa maknanya? Oh, Allah nak kita bertaubat. Itu sebenarnya. Walaupun Allah mengtakdirkan sesuatu keburukan, ini bukan berarti takdirnya buruk. Takdir tak buruk. Ya? Kenapa? Sebab Allah nak kita bersabar. Bila bersabar tu baiklah. Ajaban li amril mu'min. Sungguh takjub bagi kehidupan seorang mukmin. Kan? Apabila ditimpa dengan darak, dengan satu kesusahan, kepayahan, fasabara, dia bersabar. Itu dia inti yang dia nak. Kan? Sabar. Sabar tu baik ke tak baik? Baik. Itulah yang Allah nak. Kan? Bila berlaku je benda kemaksiatan, dia taubat. Taubat tu baik ke tak baik? Baik. Itulah yang Allah nak. Tapi bila tak buat taubat, itu silapnya kita. Itu silapnya. Ya. Sebab taubat tuan-tuan, taubat ni adalah suatu yang sangat lambat dan paling terakhir diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita pun dah kurang, mata kita pun dah kurang. Saya kalau tanggal spek ni tuan-tuan, memang tak boleh. Saya dah cacat, perlukan alat bantu untuk saya membaca. Bila pakai baru nampak. Pernah sekali saya pergi mengajar satu masjid, terlupa bawa teropong ni. Terlupa bawa. Pinjam dah 2-3 orang jemaah. Rupanya dia bukan saiz kita punya saiz. Tengok pakai tak selesai masalah. Pakai-pakai tak selesai. Imam pun bagi, cuba saya punya ustaz. Tak imam punya. Pun tak boleh juga. Tak ada apa. Akhir tutup buku, ingat apa yang ada dalam kepala lah mengajar bagi itu. Itulah dia. Dah ambil. Tapi taubat paling lambat sekali. Taubat paling lambat diambil. Dengan demikian kita ikhlas dan rela kepada takdirnya, kepada takdir Allah. Kita mesti ikhlas menerima, jangan kita mengeluh, terima takdir Allah, fahami baik-baik apa yang Allah nak sebenarnya bila berlaku macam ni. Yang tu penting. Bukan kita mengeluh apa yang berlaku, tapi kita cuba memahami apa yang dikehendaki oleh Allah benda yang telah berlaku. Sama ada syukur, atau bersabar, atau kita bertaubat. Bukan ikhlas terhadap keburukan. Kita tak suka keburukan tu, tapi kita menerima benda tu berlaku dengan kita, kena terima. Apa yang Allah nak, kita bersabar mungkin. Seseorang yang ikhlas dengan keburukan takdir, ia juga terjerumus. Seseorang yang ikhlas dengan keburukan takdir, ia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Seseorang yang benda berlaku tu satu benda, yang buruk satu benda, kena pisahkan dua. Kalau tidak kita tak faham.
Berlaku satu benda, buruk satu benda. Berlaku tu yang kita terima. Yang buruk tu tak. Yang buruk tu kita mengambil tindakan apa yang patut kita buat. Kalau maksiat, kita taubat. Kalau benda buruk tu benda yang kita tak suka, kita kena bersabar. Tapi kalau sekiranya berlaku benda tu dan dia baik, yang berlaku tu kita terima. Itu Allah tentukan. Tapi yang baik ni, kita syukur. Kena dipisahkan dua. Tidak nanti kita agak tak faham. Kenapa benda yang buruk pun kita tak. Yang berlaku itu. Tapi yang buruk itu, kita kena sama ada bersabar ataupun kita bertaubat. Ya. Ya Allah, aku rela menerima takdirmu dan aku bertaubat dari perbuatan maksiat. Itu dia maksud tadi. Kita terima itu memang berlaku. Ya, itu Allah tentukan. Tidak ada kuasa selain itu. Tapi oleh kerana dia maksiat, kita tak suka. Apa yang perlu buat? Taubat. Berlaku kita terima, tapi selepas menerima itu berlaku, kita bertaubat. Tapi kalau macam mana dia kata, aku tak puasa ni pun Tuhan takdir kan. Tapi tak bertaubat dia, susah tuan-tuan. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah ni. Kan? Dia semua nak salahkan Allah ya. Kan? Tak boleh. Ya. Baik. Sekali lagi kita harus ikhlas menerima takdirnya dan hendaklah kita ambil hikmah dari maksiat itu sebagai mendorong kita bertaubat kepada Allah. Benda tu berlaku, kena terima. Kita terima ke tak terima ke, kalau Allah dah tentukan mesti berlaku. Kita terimalah. Tapi apa yang berlaku itu, maksiat. Maksiat tu kita tak terimalah. Tapi apa? Kenapa Allah berlaku juga? Sebab Allah nak kita mengambil tindakan di sebalik hikmah itu. Apa hikmahnya? Taubat. Hendaklah kita bertaubat. Ya. Taubat tu yang besar sekali, tuan-tuan kan? Menurut para ulama, takdir Allah ada 4, iaitu nikmat, kesusahan, kebaikan dan keburukan. Jadi takdir itu dibagi ulama ada berbentuk kenikmatan, ya. Ada berbentuk kesusahan, ada yang bentuk kebaikan dan ada yang bentuk keburukan. Kenikmatan berarti ikhlas. Kalau kita lihat apa dia takdir kenikmatan yang berlaku pada kita, iaitu kita ikhlas menerima takdir dan apa yang telah ditakdirkan. Jadi kalau berlaku benda yang kenikmatan, yang berlaku tu pun terima, benda itu pun terima juga. Sebab elok benda nikmat kan. Dia terima, contohnya apa dia kenikmatan tuan-tuan? Naik pangkat contohnya kan. Naik pangkat itu berlaku, naik pangkat itu adalah ketentuan Allah. Dia terima dan mendapat habuan ataupun imbuhan ataupun kebaikan, kenikmatan di surat naik pangkat itu pun juga kita terima. Tetapi hendaklah diiringi dengan syukur. Biasa itulah la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu mensyukurinya, maka aku akan tambah. Aku akan tambah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum, jika sekiranya kamu tidak mensyukuri nikmat yang aku beri, inna azabi lasyadid, maka azab aku adalah terlalu pedih. Terlalu pedih. Sebab kita tidak mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat ini, wala in kafartum, kafar ni bukan keluar agama ya. Wala in kafartum, maknanya apabila kamu mengkufurinya, dia bukan bermakna keluar agama jadi kafir, tidak. Dia hanya dikata ulama sebagai kufur nikmat. Kufur nikmat artinya kita tidak menggunakan nikmat yang diberikan Allah mengikut garis panduan yang Allah nak. Bila kita menggunakan nikmat tidak mengikut garis panduan yang dikehendaki Allah, ikut syarak, maka kita telah termasuk kufur nikmat. Dapat duit kan, patutnya kita cukup zakat, simpan duit kita dalam bank. Berapa tuan-tuan?
Zakat bank kita RM22,663 per sen, tak ingat saya dah. Mudah ceritanya 22,700 kalau kita nak katalah. 663 tu 670 ke boleh lah kan? 667 tu. Tapi kalau Selangor lain pula. Selangor kalau dia tersimpan 23,063 sen. RM63.65. Selangor lain. Jadi orang tanya saya, kenapa Ustaz di Selangor RM23,063.65? Di Negeri Sembilan 22,000 saja, 663, 667. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, nisbah nilai kita ada haul dan nisab kan. Haul dan nisab dia. Jadi kadar itu kalau simpan setahun, itu dia punya haul dia lah, setahun. Okey, setahun simpan, tak guna-guna. Berapa nisab dia? Lihat kepada emas. Jadi emas ni mungkin berbeza sikit antara Selangor dengan Negeri Sembilan. Berapa gram emas? 85 gram. 85 gram emas Negeri Sembilan itu dia hanya bermaksud 226 lebih. Tapi 85 gram di Selangor bermaksud 23,063,063 ringgit. Itu lain, jadi berbeza sikit lah. Jadi berbeza tu kerana nilai emas lah. Tapi sama, semua tak boleh kata, kalau Negeri Sembilan mungkin 83 gram kot. Tak, tetap 85. Cuma nilai tu berbeza. Untunglah Negeri Sembilan ya. 22,000 simpan. Jadi maknanya bila kita dapat tu, maka itu suatu takdir Allah. Kerana kita dapat nikmat yang begitu. Apa yang Allah nak? Kita hendaklah mensyukurinya. Antaranya ialah mengeluarkan zakat. Walaupun orang tak tahu. Orang tak tahu pun duit kita dalam bank ada berapa. Tapi tetap kita keluarkan zakat. Tanda apa? Tanda syukur. Walain kafartum, kita sembunyi tak keluar zakat. Ada orang tanya saya baru ni, Ustaz, katalah duit tu kita simpan 10 bulan. Dia cukup. Maknanya 23,000 atau 24,000 lah. Cukup. Kan? 24,000. Dah 10 bulan dah ni, kita pun keluarkan. Sebab nak batalkan syarat itu, syarat haul itu. Tak cukup setahun kan? Saya kata Allah Ta'ala tahu. Kan? Allah Ta'ala tahu. Wajib juga zakat. Sebab itu elat tu kita yang cipta. Nawai tu kita itu mula itu adalah. Tapi kalau memang terpaksa keluar, itu lain. Kan? Macam saya, anak saya belajar di Jordan. Tahun akhir tinggal 4 subjek je, SEM 8, tinggal 4 subjek lagi, tangkap. Sebab visa dia tu dia serah kepada syarikat punya buat yang dua, yang betul pun buat, yang tak betul pun dapat. Dia buat juga. Jadi anak saya ni dia buat yang tak betul tu. Kalau tangkap, duduk lokap 3 hari. Kena berkeluarkan. Jadi saya buat dua pilihan. Dia kata di sana, kedutaan telefon saya. Dia kata ada 2 encik zaman ni, ada 2 je. Anak encik dah 3 hari dalam lokap ni. Sebab kesalahan immigration. Salah visa. Pertama dia kata encik zaman ni cari peluang untuk lawan syarikat tu. Tapi sepanjang benda tu buat, anak saya lokap lah. Saya kata, siapa ada peguam Jordan ni dah kena, aku ada pun tak tergigit kita orang. Kan? Mahal tu. Anak kita lokap tak tahu lagi macam mana. Monang tak monang, bab lain. Kata yang kedua, saya kata, yang kedua encik zaman ni kirim duit 12,000. 10,000 bayaran untuk nak keluarkan dia, 2,000 untuk tiket dia, dan dia 5 tahun tak boleh masuk Jordan. Sedangkan dia tu SEM 8, 4 subjek lagi. Wah, mencabar juga tu. Anak dah 4 tahun belajar, dah SEM 8 kan, tinggal 4 subjek. Tak boleh masuk Jordan selama 5 tahun. Masuk tangkap. Bermakna anak saya akan gagal lah. Bila timbang antara dua, akhafu daruraini. Mana lebih ringan mudarat dia? Semua mudarat. Yang ni mudarat juga.
Yang ni pun mudarat juga. Saya kata timbang, saya ambil lah mudarat yang ringan. Apa yang ringan? Bawa dia balik, bayar 10,000, tambah lagi 2,000 tiket, bawa balik, di sini je boleh belajar. Bawa belajar di mana boleh belajar. Bawa balik, bayar. Daripada tempat lokap tu, tiket, terus ke airport. Anak saya nak balik ke rumah sekejap. Saya nak ambil barang tu, tak. Daripada lokap tu ke airport, dah ke Malaysia. Dengan selipar Jepun dengan apa tu, kan? Jadi maknanya itu benda juga termasuk bila berlaku tu kita kalau nak tengok dalam bab ni dia adalah satu daripada takdir Allah juga. Terima itu takdir Allah. Kan? Apa dia? Sabara. Kita sabar. Kan? Bersabar. Tapi tuan dah habis belajar dah kejur dah dia lah. Baik. Kemudian oleh kerana itu, kita wajib mensyukuri nikmat yang ada. Benda nikmat dapat, berlaku nikmat tu kita kena memang itu takdir Allah. Tapi nikmat yang dapat tu, kita kena mensyukurinya. Antaranya keluarkan zakat. Tapi kalau sekiranya dah 10 bulan dah, tiba-tiba berlaku macam kes saya tadi kan. Itu rasanya terpaksa keluarlah duit yang ada yang tu. Dah 10 bulan dah ni. Ataupun dah 11 bulan dah. Lagi sebulan lagi cukup setahun. Tiba-tiba kena keluarkan. Itu bukan ceneke, itu memang terpaksa tuan. Ini tadi yang tanya saya pada sebelum ni, dia kata, kalau saya keluar Ustaz, dia kata untuk apa? Sengaja ya, dia kata. Dia kata Tuhan tahu. Kalau sengaja tu, bayarlah. Sama dengan pakai emas. Pakai emas kan? Pakai emas pun kalau melebihi uruf, kena juga dia. Kita belajar dulu, pakai emas, kalau emas dipakai tak kena. Disimpan kena. Rupanya kita belajar tu skorek notah Ujung tu adalah cerita dia. Namun sekiranya memakai juga emas tetapi melanggar ataupun tidak sesuai dengan uruf. Apa uruf? Uruf mungkin solai, dua lay. Tapi kalau senia sampai senia, kalau pergi ke Kelantan tu kan dia jual tu senia umih siku nah. Dia ambil barang tu kan. Senia pun ada juga. Itu bukan uruf tuan-tuan. Itu maknanya memang orang budaya dia tak nak simpan duit dia di bank. Dia di situ loketnya. Tapi sekarang jangan tuan-tuan ya. Kita pun takut ni kan. Takut kita. Biarlah kita simpan di bank kan. Simpan di bank pun hati-hati juga kan. Janganlah sekarang ni skema macam-macam. Saya baru ni, orang telefon saya. Dia kata ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Panggilan daripada red zone kecemasan. Sila tekan 1 dia kata. Saya kata kalau hospital tipu tak macam tu jawab dia kan. Kalau kecemasan tak ada nak tekan 1 dah. Kata terus sama anak tu. Dia kata apa cerita tekan 1 pula. Dia kata kami ni daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada red zone kecemasan. Sila tekan 1. Ini tak comel nama dia dah. Sompet lah tekan 1. Patutnya ni cerita kan. Dia pun direct lah. Dia kata dengan jangan tekan. Mongak itu. Semua tu. Tentuan macam kan. Yang manis juga maknanya kata dengan jalan bersedekah di samping menunjukkan muka yang manis dengan ceria tanda kesyukuran. Jadi bila kita terima nikmat, berlaku je nikmat, kita yakin itu adalah takdir Allah. Tapi nikmat tu macam mana? Nikmat tu kita syukuri dua benda. Terima takdir Allah, syukur. Terima takdir Allah, sabar. Terima takdir Allah, taubat. Tengok apa yang kita dapat. Kesusahan juga merupakan takdir Allah. Berlaku kesusahan juga takdir Allah juga. Maka kita harus ikhlas menerimanya. Terima, kena terima. Ini Allah tentukan. Terima. Ikhlas terhadap kesusahan yang telah Allah takdirkan ke atas kita. Dan rela menerimanya dengan hati yang tenang. Kita terima dengan hati yang tenang. Jangan gundah gulana. Terimalah itu Allah beri kepada kita. Ditentu kepada kita. Tetapi kita diwajibkan untuk bersabar. Itu poin penting dia. Bersabar. Ya, bersabar itulah. Bukannya bersyukur kerana kesusahan yang dihadapi dengan kesabaran mengandung hikmah. Bila dapat nikmat syukurlah, tapi susah kita kena bersabar. Itu lawan dia, ya. Ke ada orang dapat apa susah dia bersyukur? Tak ada kan? Di nikmat kepada kita menerima takdir itu, iaitu hikmah dia ialah
kita bersabar. Kita bersabar dapat ganjaran, pahala kan. Jika yang ditakdirkan Allah berupa kebaikan, contohnya dikurniakan anak yang soleh, mendapat harta yang halal, diberi ilmu yang bermanfaat, hendaklah kita mensyukuri takdirnya dan apa yang telah ditakdirkan. Terima takdir tu, ya Allah tentukan pada kita begini, terimalah. Nak buat apa? Hendaklah kita mensyukurinya. Kan? Anak dapat PSO, SPM, kan? Baiklah keputusan dia, kita pun mensyukurinya. Lepas itu orang dulu, tuan-tuan kan, kaya dengan budaya syukur. Kan? Anak selamat, bersunat, baik kena syukur, kan? Sebelum tu doa selamat, lepas doa syukur. Semua itu tunjuk kesyukuran. Ya. Di samping itu, kita harus menyadari kebaikan yang diberikan oleh Allah kerana kebaikan itu ada. Kita harus menyadari bahawa kebaikan itu diberi oleh Allah. Allah yang beri kita kebaikan itu. Kerana kebaikan itu datang semata-mata dari Allah. Bukan hasil usaha kita sendiri. Yang tu kena jaga-jaga tu. Kadang-kadang kita bimbang. Mungkin kita ramai kan. Saya pun kadang-kadang mengalami juga tu. Satu hari tuan-tuan, saya cerita betul-betul tuan. Anak saya temuduga masuk UPSI. Ambil yang pertama. Fakulti Pendidikan dan Kiraat. Itu yang pertama, dia best yang pertama. Ujian dalam komputer. Uji-uji itu juga, ada beberapa soalan tahu saya. Kalau lulus tu akan pergi ujian temuduga tebuk Quran pula. Dapat surat dipanggil ke UPSI untuk tebuk Quran sebab berjaya yang pertama tu. Adik, dapat dik, jom pergi hantar. Pergi hantar. Dia akan tebuk 30 juzuk lah sebab yang datang tu misi hafal 30 juzuk. Dia akan tebuk 6 soalan saja untuk 30 juzuk. Mana dia tebuk tu wallahu alam. Tuan-tuan kan. Jadi saya pun, yelah kita ni dah ramai bergaul kan, ramai pensyarah tak kenal. Sekali tu hantaran lama tu saya tengok, ada banyak bilik pedal lah. Anak saya nama Auni Bizudi, panelnya 2 orang. Seorang tu saya kenal, kawan baik betul. Macam ni atau baik saya pun tunggu kat tangga. Cineke saya ni, tunggu tangga. Saya tengok, tunggu tangga. Dia mesti naik sini je ni, dia tunggu. Ya tuan-tuan, nampak, tu deh. Dia panel penemu duga anak saya. Sebab bilik ni dia, bilik ni dia. Naik tu saya salam. Assalamualaikum, Prof? Salam. Kita pun baik betul lah kan. Sebab tu, dia kata, anak-anak, Prof, apa sampai? Ya, dia. Tuan-tuan sekalian, Tuhan nak uji tu. Saya pun, dia pun kata, saya kata, macam mana Prof? Bagilah clue-clue sikit, saya kata. Kan? Senang ya Ustaz, dia kata. Pertama sekali dia hafal Quran. Iyalah. Apa? Tapi 30 juzuk ni dalam soalan. Dia kata yang pertama, bagi anak cari muka surat yang awal-awal, dia kata. Makro awal. Iyalah, makro awal banyak. Bukan satu makro, 30 juzuk. Maksud bagilah Baqarah kau kan. Imran kau. Tak, begitu. Okeylah, dia kata. Bagi saya kurang membantulah sebab umum kan, dia pun memang jagalah etika dia. Tapi saya rasa sedaplah sebab yang sebelum dia. Okey, keluar seorang. Kemudian tu dik, saya kata, lepas ni lama kau naik masuk. Dia keluar peserta ni kan lama kau masuk. Tuan-tuan, takdir Allah. Peserta yang bilik dia tu tak keluar. Bilik yang ni keluar dulu. Dia ni tak kena menung anak saya. Keluar, lepas tu dia panggil nama seterusnya. Dipanggil 3 kali tak ada budak tu. Entahlah balik ko, wallahu alam. Sampai keluarlah panel tu, dia kata dia panggil 4 kali nama tu, tak ada juga. Lepas tu tengok nama sebelah. Auni binti Zamani dia tahu. Masuk bilik tu, tuan. Lepas tu bilik ni. Oleh kerana yang ni dipanggil tak nama tak masuk, dia panggil nama sebelah. Patutnya nama tak ada orang tu, panggil nama kalau nama nombor 5 tak ada. Panggil dah 3 kali tak ada nombor 5 kan? Panggil nombor 6 kan? Tak, dia panggil nama anak saya. Salahnya kerja tuan-tuan. Saya tengok nak. Auni zaman ni. Sudah saya kata. Prof,
Bukan anak saya beli ni lah. Ya, tapi ni kosong, kita masuklah gitu. Takkan saya nak bertekak? Nak masuklah. Saya kulat-kulat je lah. Tuan-tuan. Di sini Allah uji. Maknanya, kita anak temuduga memang prof kawan saya baik tuan-tuan. Allah nak ajar saya, bukan dia tempat you bergantung. You bergantung kepada Allah. Dia kata anak saya, Dik, sekarang ni saya serahkan kepada Allah. Itu yang Allah nak, tuan-tuan. Jangan main tuan-tuan ya. Silap saya tu dah mula bergantung pada prof tadi. Dia kan kawan kan. Tapi Tuan ajar waktu itu juga, sepatut tak ada orang nombor 5, panggil 3 kali, panggil orang nombor 6. Tak, dia panggil orang sebelah. Tuan-tuan, ini ketentuan Allah Subhanahu Taala. Nak mengajar kita bahawa macam mana pun keadaan, jangan lupa dompet kita bergantung ialah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi